Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Nazim Masnawi dan ini adalah Nurul Aizam. Uh, saya akan pitch hari ini pada pagi ini adalah pitch to a book to development, sebuah novel indie yang berjudul Stereo Genmai yang ditulis oleh Ridwan Saidi. Penulis dia Ridwan Saidi. Ridwan Saidi sepatutnya ada juga hari ini tapi dia tidak dapat hadir kerana dia kena ke Jakarta untuk festival buku di sana. Okey, Stereo Genmai adalah sebuah novel karya Ridwan Saidi. Saya ulang lagi sekali. Ia diterbitkan pada tahun 2012. Diterbitkan sendiri melalui scene indie ini. Dan seperti kita tahu, scene indie ini pasaran dia tak begitu luas, tapi dia ada spesifik cult follower dia juga. So dari segi jualan dia tak adalah mencecah seperti 10,000, 20,000 dan 30,000 sebagainya. Dia terjual dalam sekitar 3,000 macam tu saja, tapi ia telah diulang cetak untuk beberapa kali lah. So first of all, saya akan terangkan dulu dari segi jalan cerita supaya kita clear apa benda yang kita hendak jual di sini. So mula-mula sekali adalah dia punya logline. Okey, logline dia adalah tentang seorang penulis yang kehilangan arah, cuba mencari watak dari novelnya yang terkeluar ke alam realiti. Basically dia punya cerita dia agak orang kata serius sikit. Dia tidaklah begitu orang kata quote unquote commercial, tapi the idea of kita nak cuba mencari sesuatu yang lain daripada yang lain kat sini. So untuk kasih benda tu lebih clear, kita go for the synopsis. Saya akan terangkan synopsis sekali lalu je. Ia berkisah tentang seorang penulis bernama KM Raslan. Dia terperangkat dekat cerita dia. Secara asas dia agak sangat simple. Pada asal dia terperangkat dekat sebuah pusat membeli belah di pavilion, dalam area orang panggil continuum idea mimpi, which is boleh dikatakan dalam sebuah subconscious. We never clear whether it's reality ataupun dia betul-betul di alam fantasi. Dia cuba mencari D, teman wanitanya yang menghilang ketika sedang menonton wayang. Pencariannya menemukan dia dengan beberapa orang lain, iaitu Delia dan Saadah. Delia dan Saadah ini merupakan pelajar sekolah. Dia membawa Raslan ke sekolah mereka untuk mendapatkan pertolongan cikgu dia, iaitu Cikgu Flores. Cikgu Flores ni secara tak langsung memberi pencerahan kepada Raslan tentang kehilangan arah dalam mencari kekasihnya itu. So dalam pencarian itu kita mendapat tahu yang D ni adalah seorang wanita yang tidak mempunyai mata. Ini kerana dia merupakan watak daripada novel karya KM Raslan sendiri yang dalam proses penulisan. Dan novel itu masih belum disiapkan lagi. Jadi untuk dalam bentuk pengkaryaan, tapi kita bentukkan dalam bentuk yang manifestasi sebuah visual. Kira Raslan ni terpaksa mencari mata untuk D ni supaya dia boleh D ni kembali kepadanya sebagai seorang penulis, supaya dia punya spark dia dalam penulisan itu datang balik kepadanya. So tapi entah macam mana, D ni mempunyai conscious dia sendiri dan dia pun berpaling tadah daripada KM Raslan ni dan sebaliknya menyambung menulis novel tu sendiri. Harap boleh follow cerita ni yang sangat serial lah. Tapi macam mana bila D sendiri menulis novel tu dan pengakhiran dia akan memihak kepada D itu sendiri. Raslan yang merupakan seorang penulis takkan membiarkan benda ni berlaku dan dia pun muncullah kembali ke realiti untuk menguasai D ni dalam naratif hidup dia. Raslan membawa salah seorang pelajar itu ke dunia realiti bagi membantunya di dalam untuk menyiapkan novel dia, dan setelah untuk beberapa ketika dia pun berkahwin dengan Delia itu dan mereka dikurniakan seorang cahaya mata, iaitu sebuah buku, dan Stereo Genmai itu sendiri. Okay. Kita terus ke arah konsep dia supaya again benda tu jadi lagi clear. Okay, tema cerita ni sebenarnya kami ia adalah sebuah novel indie dan audience dia sangat-sangat spesifik. So kebanyakan audience dia adalah daripada golongan urban dan hipsterism. Tapi kita boleh perluaskan lagi audience tu. Kami tak nak terikat kepada hanya pembaca sahaja yang faham. Dan zaman sekarang ni kita sering bercakap tentang generasi Y, generasi milenial.
Tapi kita tak pernah memberikan ruang kepada mereka untuk menceritakan apa masalah mereka, apa yang merisaukan mereka. So melalui kisah ini kami cuba nak sampaikan sebuah kisah di mana tentang generasi Y yang cuba mencari identiti mereka dan macam mana mereka nak jadi, it's about taking your own control in the narrative of life. Itu dari segi dia punya subtext lah. Dan terus terang cakap, filem ni kami cuba hasilkan sebagai sebuah filem art for art's sake. Tak adalah nak begitu bangga sangat, tapi dia lebih ke arah we go betul-betul kepada filem sebagai filem. Kami tidak memfikirkan tentang dari segi sudut komersial dia yang melampau ataupun dari sudut pandering kepada semua audience. Jadi sebab dalam filem kita sekarang, kita tengok industri sejak semenjak ni, spektrum dia terlalu luas. Sama ada filem tu a big budget yang mendapat keuntungan yang sangat besar ataupun filem yang very picisan yang hanya hidup segan mati tamu. Kami nak cuba balik kepada audience yang di tengah-tengah, di mana bajet dia tidak terlalu besar dan juga dia punya audience dia spesifik. Tak cuba nak please semua audience, semua pihak. Dan juga kami juga cuba nak buat sebabkan entah macam mana ada wujud satu idea bahawa semua novel ke filem di Malaysia semua dihasilkan, diadaptasikan dengan orang kata hanya novel-novel bertemakan spesifik tertentu saja, iaitu percintaan melodrama seperti kisah-kisah suamiku, kisah tunduk itu, tunduk ini. Kami cuba nak membuka lagi idea itu bahawa novel, ada novel yang matang, ada novel yang berat yang boleh dipindahkan ke dalam bentuk filem. Tapi kita kena tahulah sebab filem ni dengan novel adalah satu medium yang sangat berbeza. Sebab ramai orang ingat sebabkan kita boleh menulis, kita boleh buat semua filem. Padahal kalau kita lihat dalam bentuk novel, dia lebih ke arah prosa. Kira kita boleh layan tulis for hours, for days. Tapi yang penting dalam filem, kita perlu structuralize balik, nak kasih streamline benda tu. So benda ni walaupun secara luarannya sangat-sangat serius, sangat-sangat agak memeningkan sikit, tapi inherently dia still sebuah kisah cinta dan seorang lelaki yang hendak mencari hidup dia. Itu yang paling penting. Supaya benda tu, again, kita ada goal, kita ada motivasi, kita ada stakes semua dekat situ. Supaya again, dia adalah sebuah structure filem, yang itu yang paling penting. So dari segi, kita go for the look and the feel for the filem yang kita orang nak go for this. Ke depan lagi. Okay, look dan feel. Again, dia sebabkan dia melibatkan hal hipsterism dengan urban. Even the stereo genmai itu sendiri, genmai itu adalah satu makanan, satu green tea dan Jepun yang golongan urban banyak melantak lah benda tu untuk to feel that they are one of the hipster punya type. So we got this kind of feel yang macam, kalau siapa yang kenal tahu filem, dia lebih ke arah, kalau you can say macam Wes Anderson. Kalau kat Malaysia ni lebih ke arah Rewan Ishak punya gaya perfilman. Ini adalah satu contoh visual daripada filem ini, daripada filem Royal Tenenbaums arahan Wes Anderson. The kind of next ini adalah filem indie Hollywood. That kind of feel yang kita nak go, indie Hollywood punya movie yang somehow memberi that kind of apa nak cakap, dia memberi impact kepada audience. Kami bukannya nak meniru diorang sangat, tapi at least audience ada, ataupun pengkarya audience ni dia boleh faham the kind of template we are following, supaya orang boleh digest, orang boleh faham daripada awal what kind of movie we are trying to make. Okay, ini ada suggestion pelakon juga. Okay, KM Raslan ni kita ambil pelakon Syafiq Naswib, dan untuk watak-watak lain kita ada seperti Christina Suzanne, pelakon drama macam Eka Farhana dan even Sophia Jane. So dari pemilihan pelakon pun kita dah tahu what kind of film we are trying to make. Bukannya just like a pretty looking cast sahab semata-mata. So so kita akan berbalik-balik kepada the kind of pemasaran yang kita orang cuba nak buat lah. Sebab filem ni kami sedar dia punya commercial value dia tidak begitu luas. So alhamdulillah, nasib baik kami setelah mengkaji dari segi pelbagai sudut, kami mendapat tahu yang dari segi fun filem kita boleh cuba mencari dari pelbagai tempat dan bukan hanya satu saja.
Contoh macam kita boleh suggest filem ni kita boleh hantar ke festival luar negara untuk jual the idea dan dapat fund sana sini sikit. Sebab dan again fund sana sini kat luar negara tu tidaklah begitu. Contoh di festival filem Busan, the Film Fantastic Fest di US, kita boleh ke sana dan jual idea. Dia akan bagi duit tak banyak sangat, but at least it's enough for us to kumpul sikit-sikit dan menghasilkan filem ni. So itu adalah satu cara lah. Kalau dapat development fund tu, kami akan pergi ke, bukan nak enjoy je, of course not, tapi untuk mencari duit di luar negara juga. Dari segi sudut merchandise, kami akan go for that kind of hipsterism, urban punya feel juga in terms of t-shirt dan barangan peribadi yang berkaitan, dan medium-medium lain yang boleh diperluaskan lagi. Sebab again, novel ni dia mempunyai intipati yang sangat banyak. Dia cukup berisi. So kita boleh perluaskan dalam bentuk novela. Itu kita pecahkan lagi cerita tu kepada untuk watak-watak lain dalam bentuk novel grafik in terms of comics kira. Dan juga mungkin TV series. Itu saya tak pasti dari segi TV series itu. But we'll see. Untuk dapatkan idea yang lebih jelas lagi, kami akan mainkan satu trailer filem luar negara berjudul Ruby Sparks yang kebetulan mempunyai tema yang lebih kurang sama, iaitu tentang seorang lelaki di mana karakter daripada novelnya hidup sendiri. So we gonna play it dan seterusnya kita nak cerita tentang kita sebelum trailer tu, maaf lupa, kita go for management team. Penulis novel ni adalah Ridwan Saidi. Dia adalah pemenang dia adalah seorang filmmaker juga dan telah memenangi 48 Hour, the first KL 48 Hour. So the team yang menang tu dibawa ke Miami untuk film Appalooza. So daripada hadiah film KL 48 Hour dapat grant daripada Finas untuk buat short film Kasturi. Dan dia juga masih lagi menghasilkan novel dan filem buat masa ni. Penerbit dia kami harapkan Nur Aizam sendiri boleh buat, iaitu penerbit buku ini. Dan penulis skrip adalah saya sendiri, Nazim Masnawi. Saya tak ada pengalaman yang luas dalam bidang filem, tapi saya pernah menjadi pengkritik filem di Malaysia Kini dan M-Star. Dan saya juga ada beberapa sedang dalam development skrip filem. So kami harap filem ni dan terlibat perlahan-lahan dalam industri ini membuatkan saya sedar yang they always talk about commercial, they always talk about apa yang boleh jual. So mengharapkan dengan filem ni kami dapat menghasilkan sesuatu yang lain lah dalam pada yang masa yang sama. So again, kita akan go for the trailer untuk lihat. Why do you think you're not writing? I don't know. I get a good idea, and then, bam, I start thinking that is the stupidest thing ever. Tell me about it. Ruby Sparks, 26 years old, raised in Dayton, Ohio. Why Dayton? Sounds romantic. Ruby got kicked out of high school for sleeping with her art teacher, or maybe her Spanish teacher. I haven't decided yet. I'm glad you found something that inspires you. Inspires me. It's like I'm falling in love with her. That's wonderful. I can't fall in love with a girl I write. Why not? Because she's not real. I missed you in bed last night. Did you get some good writing done? Colin, are you mad at me? Remember how Dad used to say I had an overactive imagination? That's Kelvin, but there's no possible way that Ruby's in your house because she's not a real person. Can you see her? Calvin! She's real. Ruby! What is going on with you? I don't know. I'm sorry. Kiss me, stupid. There's got to be some logical explanation. People don't appear out of thin air. She did. How? I don't know how. It's love. It's magic. Have you tried writing more? Write something about her and see if it comes true. If it does, this is a miracle. Papa, Harry, bon appétit. That was insane! You manifested a woman with your mind. You can make her do anything you want. For men everywhere, tell me you're not going to let that go to waste. This is the true and impossible story of my very great love, Ruby Sparks. You may see this and think it's magic, Hi, Ruby. Hi. but falling in love is an act of magic. You don't
know jack about women. I know Ruby. I wrote her. Just don't tell me how it ends, okay? I won't. I promise. Lagi sekali nak cakap, apa, novel ni tak ditulis tiru filem ni, dia keluar pada tahun yang sama, 2012. So itu saja. Alright, thank you very much for that presentation. We'll go straight with the judges. Slayam from Kadokawa Gempat Stars. Hi. I would like to know that because the story is like you say is not so commercial. So any other way to engage to a larger audience base? I mean your plan. Any other way? I mean, marketing plan or whatsoever to engage larger Is audience. it in terms of storytelling or dari segi marketing? The marketing. Oh, marketing. Again, it's really hard to say. It's really hard to tell what audience like. So that's the idea of kita patut bagi audience apa yang nak. But baru ni saya ada terbaca satu interview oleh pengarah cerita Civil War, Captain America Civil War. Dia cakap memang audience nak coklat, for example. But if audience makan 5 hari straight coklat, diorang mesti nak something else. So we are trying to make it like, kalau nak cuba nak jual pun, try to make it macam it's cool to like this film. It's cool to be watching this film. That's the idea we trying to push. It's like bukan macam dari segi, kami takkan cuba nak luaskan. Kami tak nak cuba pandering. You know, macam kalau mak apa nak tengok macam mana, kalau tok nenek nak tengok macam mana. I mean that's like, we don't like that kind of idea to approach storytelling lah. So kalau boleh, you know, you never know. It's something yang a big risk untuk diambil lah filem macam ni. But I think if do it properly, I think it's a risiko yang wajar, yang berbaloi diambil. Alright, thank you very much, Slayam. Moving over to Elaine Lockman of ATA+. I think the idea is interesting because you will appeal to, like you say, a selected group of audience. You may want to consider engaging more with your community of audience and get them involved in the development of the film. Even write down, you know how they did with Twilight, for example. You know, so right down to the selection of the actors and actresses, and I think you should go for crowdfunding because this actually fits better with crowdfunding. I'm doing crowdfunding, okay, but we're doing equity crowdfunding. But perhaps equity or even a reward. I mean, it fits with reward base really, because people who want to see it who like something like this would give you money to produce this kind of films. And I agree that you must be more creative with how you raise your funds and how you market this. It is interesting because I think you need the film industry to evolve into new genres and new areas. The story is a bit, when you were explaining it, is pretty intricate, and I'm not sure whether it can be communicated in 1.5 hours. I was thinking more, maybe it would fit better if you do like a series. You know how Koreans do it, so I think it's got that appeal. It is how you would pitch it. The entertainment value is there, but how do you bring out the entertainment value, for this, for this idea, yeah.
Alright, thank you very much, Elaine. Moving over to Mr. Razin from Kota Buku. Okay. When did actually you print this book? Last year, is it? 2012. 2012. It's only 3,000 copies. Ya, sebab again kami adalah penerbit indie dan daripada community indie. 3,000 sebab it's almost like a DIY punya. Kami tak masuk kedai buku yang main. Tapi again sebab indie ni it's getting bigger dan they have their own very specific followers. Agreed. Yeah, Agreed on that actually. That's why 3,000 is quite small actually for indie groups. And another thing yang because you punya target selalunya youngsters, because I dah baca buku ni, I know actually some uniqueness on that, on the stories. Cuma macam Elaine cakap tadi, worriness on to deliver into film, because so many emotion yang cerita dalam tu kan. That's worried me so much lah. Okay. Saya nak tambah. That's why like I said earlier, macam filem dia berkenaan dengan structure. Dia ada dia punya apa motivasi karakter, apa stakes dia, apa dia punya. Kadang-kadang ada orang cakap pasal ticking clock of the movie, bila cerita ni dah habis, di mana momentum semua. So benda tu yang kita perlu streamlinekan balik. It's not an easy task, sebab saya bilang kita akan perlu pecahkan balik and then restructure balik to make into a script film. Bukan mudah, tapi inherently secara essence-nya kami nak cuba jual dalam bentuk sebuah cerita percintaan remaja lah. Itu yang paling kita akan go for that kind of attitude. I mean it's easier for people to lihat dan terus cam. I think you try to indie the film juga lah. Yeah, in a way. Alright, thank you, Mr. Razin. Moving over to Mr. Zaki from Finas. Hi, thank you, MC. Writer Nurul Writers ini Nurul Nurul, okay. Oh, writer Nazim, sorry. Saya penulis skrip, yang penulis novel dia Ridwan Saidi. No, Ridwan is the director. Tapi dia director juga. Ini Nazim kan? Saya Nazim penulis skrip. Okay, sorry, saya saya meletakkan diri saya sebagai wakil Finas, perspektif of Finas. In fact, orang kuat Finas ada belakang kita ni. Puan Wan Zazrina, Cik Nazrul mana? Dah hilang dah? Ingat dia pergi beli buku, dan Cik Mahmud. Okay. So these are the people yang faham tentang the process and the procedures of pitch to development. Anyway, dana Finas kurang memberi laluan kepada indie sebab kita memikirkan bahawa a film bila kita invested mestilah memberikan pulangan. We does not really give platform ataupun space kepada people yang semata-mata nak berkarya. This is government money, it's rakyat's money. But still, kalau kita melihat ada dia ruang, the spaces for indie to berkarya, why not kita galakkan? Because banyak director ataupun writer indie yang telah masuk ke mainstream dan mereka berjaya, Osman Ali dan sebagainya. Kalaulah you boleh melihat template yang diberikan oleh Yasmin Ahmad years before and you adapt dalam you punya cerita ini, I think that will be more on commercial marketing and sellable kind of thing yang kita nak hari ini. It's no point kalau you nak berkarya through indie, tiba-tiba filem tu tak laku macam Reza. Reza is a good movie, but it only collected less than 300k if I am not wrong. So, apabila you membuat plotting nanti, saya harap you melihat dia punya filmic values rather than you nak keep to your pride. This is my book, I wrote it, so I want to stick to my principle. No, it's not about that. Kan? Banyak buku ataupun novel di barat sana yang telah berjaya sangat successful. In fact, Marvel Comics pun sekarang ni boom like hell. So we can do that, but market audience kita, you tahu kan, dia punya lifestyle, dia punya taste, flavor dia is a bit more on that kind of cinta-cinta, romantika, romance, mak mentua marah menantu, and then tak suka kepada perempuan tu and then end up by kahwin dan sebagainya. So your team is something yang very different, which I like it. Cumanya saya tak faham mata dia tak ada tu. Ending dia macam mana? Dia dapat mata dia? Dia dapat mata dia, tapi sebab dia karakter, sebab KM Raslan tu yang bagi mata ke dia, tapi dia macam mana, hold on, dia keluar balik ke reality. So KM Raslan tulis balik, so the character dies lah, bukanlah dies, dia macam masih di dalam buku lah, dia tak keluar ke reality. But she got back her mata yeah. through KM Raslan. Yeah.
Okay, you are blending fiction dengan non-fiction together. Yeah. Okay, fine. You selamat sebab this is something yang imagination. Yeah. But please be real. Yeah. And jangan sampai ke tahap memperlekehkan audience di luar sana. Itu paling Make them clever. Yeah. So that they feel honoured. Kan? Yeah. I know you can do it since you critic film banyak kan, Nazim. I baca tulisan you actually. Kan? So you are good writers. So bila mai kepak you sendiri, you tahu macam mana. Komen orang pandai. Okay. Okay, anyway, all the best. Okay. The transformation of indie to mainstream tu is the thing. It's not the thing. Actually, it's a big thing yang you kena fikirkan. Thank you. Yang tadi Encik ni cakap betul lah pasal menggunakan Yasmin Ahmad sebagai inspirasi. Sebab masa filem Yasmin Ahmad keluar, there's a sense of it's cool to get the film. It's cool to feel belong with the film. So that's kind of attitude yang kita nak go. Tapi macam it's about cara approach tu, itu kami cuba nak buat gaya kita sendirilah. Okay. Thank you very much, Mr. Zaki. To Sunny Boy Ismail of Astra. Assalamualaikum. Assalam. It's a good idea. Ini, if I have the means, I would fund it. But in the end of the day, I will say, what have I done? But still, it is a good idea, and it's sad bila I kena fikir leave it at there if it's a good idea dulu. Jangan fikir berapa dia akan kutip ataupun tidak. And it's sad bila saya dengar kalau Zaki cakap pasal Finas tadi, macam alamak, sangat tidak inspiring. Saya fikir Finas lebih hebat daripada tu. Nombor dua, saya sangkal juga Encik Razin tadi jual buku 100,000 tak menjanjikan filem tu bagus. Kalau buku tu laku 100 keping pun, kalau dia bagus ceritanya, baguslah. Dia berbau Stranger Than Fiction sedikit tadi. Mark Foster did it in 2006. And then you have Ruby Sparks. But I understand that originality pun dah dalam dunia ni pun dah kurang. So you get to mencantikkan lagi atas apa yang sudah ada. But this is a good project, sangat refreshing. Saya suka. Saya harap anda dapat you need to collaborate with other people. Contohnya, writing is the most important thing dalam part macam ni. If you were to take this on, kamu akan jatuh sangat nanti. So find somebody. Kalau kejap lagi you boleh jumpa I would recommend you people that you need to go to properly buat. Tulis dulu. Yang lain ni tolak tepi je. You spend your first 6 months just to write the script. I would recommend you. Dia memang betul you boleh shot sendiri, tapi biar yang jalan ni betul. Then you get it done properly. I would really recommend this. Thanks. Itu yang terima kasih. Itu yang saya nak pastikan sebab again filem lain it's very tangible. Kita nampak dalam prosa kita boleh layan surreal tu. Tapi it's important for film to have that kind of symbolism tu nombor 2. Tapi yang penting the text itself, apa yang kita nampak. Benda tu people kena connect first. Hal-hal subtext, hal symbolism itu perlu datang sekali lah. Tapi kalau boleh jangan symbolism semata-mata. Itu yang paling saya bukan cakap khawatir lah. Yang paling penting adalah nak adapt cerita ni. Or else dia akan jadi macam filem yang sangat-sangat short sendirilah. Itu je. So, okay. Terima kasih para judges semua. Thank you very much for that pitch.